Assalamualaikum. Saya Nur Balkis binti Zahar, nombor matrik A173602. Saya daripada kumpulan 11 bersama-sama dengan beberapa ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk kajian kami iaitu cabaran pengekalan identiti dalam krisis budaya dan adat. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Siti Aisyah, Islah, Masyitah, Lashini, Nurul Atirah dan Muhammad Syahir. Terdapat beberapa pernyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, apakah faktor yang menyumbang kepada terjejasnya identiti budaya dan adat? Yang kedua ialah, bagaimanakah arus pemodenan memberi impak ke atas nilai adat dan budaya pada masa kini terhadap golongan belia? Dan yang ketiga, apakah peranan segenap lapis masyarakat dalam mengekalkan identiti warisan budaya dan adat? Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada terjejasnya identiti budaya dan adat. Kedua ialah mengkaji impak arus pemodenan terhadap nilai adat dan budaya pada masa kini, khususnya dalam kalangan belia. Dan objektif yang ketiga ialah mencadangkan solusi terbaik dalam mengekalkan identiti warisan budaya dan adat. Saya akan menerangkan tentang definisi budaya dan adat. Pertama, budaya adalah tingkah laku sosial dan norma dalam kalangan masyarakat. Budaya berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu budaya yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Istilah budi bermaksud asli, pertama dan sejati, manakala daya adalah akal, jalan fikiran dan ciptaan. Budaya dalam bahasa Inggeris adalah disebut sebagai culture yang bermaksud memelihara dan mengajarkan tindakan yang boleh menghasilkan tindakan budaya. Definisi yang seterusnya iaitu adat. Adat adalah peraturan yang telah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang perlu dipatuhi. Ianya adalah titik pertemuan yang melibatkan interaksi antara manusia dengan alam yang berbeza berdasarkan faktor suasana, tempat dan mentaliti yang didiami oleh sesebuah masyarakat. Oleh itu, dapat kita ringkaskan di sini bahawa adat sebagai suatu sistem peraturan, norma dan undang-undang yang bertunjang kepada sesuatu perkara. Seterusnya, latar belakang budaya dan adat di Malaysia diringkaskan kepada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India berdasarkan pakaian tradisional. Bagi kaum Melayu, pakaian bagi lelaki Melayu adalah baju Melayu yang longgar dan dipasangkan dengan seluar serta sampin. Di samping itu, ianya turut dilengkapkan dengan kopiah atau songkok. Namun begitu, sebilangan lelaki gemar memakai baju batik dengan seluar. Bagi perempuan Melayu pula, adalah baju kurung yang terdiri daripada blaus lengan panjang serta panjang baju ini adalah paras lutut. Untuk kaum Cina, lelaki Cina mempunyai pakaian tersendiri yang disebut sebagai suit tang. Suit ini adalah sejenis jaket yang mempunyai collar dan bersimpul di perut. Manakala bagi perempuan Cina pula adalah cheongsam yang dipakai semasa perayaan dan acara rasmi. Bagi kaum India pula, lelaki India di Malaysia mengenakan kurta piyama, dhoti kurta atau lungi kurta dan akan dipakai ketika majlis perkahwinan dan perayaan. Bagi perempuan India, mereka akan memakai sari yang merupakan sehelai kain seluas 6 meter yang melilit di badan seperti rok di lipatan. Seterusnya adalah data analisis. Jadi di dalam bahagian A ini merupakan latar belakang peribadi responden-responden. Jadi di dalam carta yang pertama itu menunjukkan bahawa jantina seramai 58.8% terdiri daripada perempuan manakala 41.2% terdiri daripada lelaki. Bagi graf yang kedua pula menunjukkan bahawa umur di dalam golongan 26 hingga ke 30 tahun merupakan majoriti yang telah menjawab soalan ini. Dan kemudiannya bangsa, majoritinya adalah Melayu, kemudian Cina, India, ketiga Iban dan keempat adalah Sikh. Bagi agama pula, agama Islam adalah majoriti, diikuti dengan Buddha dan kemudian Hindu dan Kristian dan kemudiannya Sikh. Dan bagi yang menjawab soalan ini
kebanyakan daripada mereka adalah mereka yang duduk di bandar, kerana majoritinya merupakan seramai 43 yang duduk di bandar dan hanya 8 orang sahaja yang duduk di luar bandar. Kita teruskan dengan bahagian B. Bahagian B merupakan soalan kajian. Responden-responden telah diberi pilihan sama ada mereka tidak bersetuju atau tidak pasti di dalam soalan ini. Jadi, saya akan membentangkan 5 soalan daripadanya. Pertamanya, adat dan budaya dipandang remeh dan lapuk ekoran kehidupan dan peredaran gaya hidup masyarakat kontemporari pada masa kini. Seramai 47.1% daripada mereka setuju. Soalan seterusnya, saya yakin bahawa rakyat boleh didedahkan tentang kekayaan warisan budaya dan adat melalui penganjuran kempen, ceramah, pameran serta wawancara. Dan seramai 36 daripada mereka tidak bersetuju. Seterusnya, tempat dan bangunan bersejarah seperti muzium-muzium di negara perlu dikekalkan dan dipulihkan supaya warisan budaya dan adat dapat dilihat sepanjang masa. Dan 41 daripada mereka tidak bersetuju. Seterusnya, sistem pendidikan perlu menyelitkan budaya tradisional sebagai aktiviti kurikulum di sekolah seperti mengadakan pertandingan pantun, tarian tradisional dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka seramai 62.7% daripada mereka bersetuju. Dan soalan yang terakhir adalah kerajaan perlu mewujudkan Hari Warisan Budaya dan Adat peringkat kebangsaan bagi menerakkan kepentingan penjagaan budaya dan adat di negara ini. Dan 45 daripada mereka bersetuju. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan dibuat daripada objektif-objektif kumpulan kami. Bagi kesimpulan yang pertama iaitu mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada terjejasnya identiti budaya dan adat ini. Daripada hasil tinjauan mendapati bahawa majoriti berpendapat bahawa faktor yang menyumbang kepada terjejasnya identiti budaya dan adat ini adalah pertamanya cara didikan daripada usia muda dan keduanya adalah globalisasi. Dan kedua, arus pemodenan memberi impak ke atas nilai adat dan budaya pada masa kini terhadap golongan belia melalui pengaruh budaya barat atau pop Korea iaitu K-pop dan kewujudan media sosial yang berkembang pesat. Dan yang ketiga iaitu mencadangkan solusi terbaik yang boleh dijadikan garis panduan dalam mengekalkan identiti warisan budaya dan adat. Dan kami mendapati 3 solusi iaitu pertamanya mengekal dan memulihkan tempat dan bangunan bersejarah seperti muzium-muzium negara. Kedua, Kementerian Pendidikan mengimplementasikan budaya tradisional kaum dalam aktiviti kurikulum sistem pendidikan di sekolah seperti mengadakan pertandingan pantun, tarian tradisional dan sebagainya. Dan ketiga, usaha kerajaan untuk mewujudkan Hari Warisan dan Adat di peringkat kebangsaan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.